A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini memang panjang sangat ni, Dek. Faham tak? Untuk jawab soalan tu, ini sangatlah panjang. Sebenarnya dia ada perbahasan yang ringkas, maksudnya mudah untuk dalam sesi pengajian untuk Ustazah baca. Sebab bila ambil tahqiq masail ni, kamu faham tak ni? Dia biasanya kan kita ambil terus yang ringkas, yang terus pergi bukan ringkas sangat. Jawatan muhtilah biasanya lebih padat lah jawapan. Ini bila nak menjawab soalan kepada masyarakat, kita tak perlu penerangan yang panjang lebar macam dalam perbincangan ni sampai tebal macam ni. Nak menjawab persoalan tentang isu qada hari tu, kita boleh jawab secara literal biasa, secara umum. Tapi memang bagus bila kita cuba mendidik penyampai pendakwah menjawab dan juga pendengar mendengar sedikit hujah-hujah dan jawapan para alim ulama. Tapi bukanlah terlalu detail macam pengajian di universiti dan sebagainya. Okey. Tapi Ustazah nak tu jawab tu secara ilmiah tu. Okey, alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-87. Tak dia elok dah, makin saya ingat. Siri yang dia sebenarnya, kamu kan bukan tengok dia belakang tau, kena duduk depan. Subhanallah, ini adalah kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-87. Kita masih lagi dalam bab muraqabah, masih lagi berada pada hadis yang pertama, iaitu hadis Jibril. Subhanallah. InsyaAllah kita cubalah ringkaskan lagi perbincangan pada hadis ni untuk supaya kita lebih cepat berpindah ke hadis yang seterusnya. Jadi kita terus saja pergi kepada syarat sah syahadah seterusnya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, macam solat ada syarat wajib solat. Apa dia syarat wajib solat? Islam lagi, baligh lagi, berakal, betul tak gila, berakal lagi, ya, bersuci, ya, yakin matu salat tu syarat wajib salat. Ada perbezaan kan? Syarat wajib salat, syarat sah salat dan juga rukun salat. Syarat wajib salat, cukup syarat wajib salat. Anak kita yang kecil wajib tak salat lagi? Ya, umur 5 tahun. Kenapa tak wajib lagi? Sebab belum baligh. Kalau dia tak salat pun tak berdosa. Ada umur 15 tahun tapi dia autism ataupun sindrom Down, dia wajib tak salat? Tak wajib. Kalau dia solat, dapat tak pahala? Dapat. Masya Allah. Kalau cukup rukun semua, dapat. Dia ikut, dia hafal. Tapi mungkinlah dari sudut kefahaman, dari sudut penghayatan tak sama dengan orang yang berakal. Mudah-mudahan Allah tetap terima. Sebab persoalan tu berlaku bila ditanya bulan Ramadan, puasa budak umur 6 tahun, 7 tahun, sah ke tidak? Sah tak anak kita puasa umur 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun? Sah ke tak? Kalau ikut syarat, ikut rukun semua, sah lah. Rukun puasa ada berapa?
Kalau solat 5 minit 13 rukun, puasa pagi sampai malam ada berapa puluh rukun? Ya, ada 2 sahaja. Apa dia? Niat. Kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, termasuk makan minum, bersetubuh dan semuanya lah. 2 saja. Mandi wajib berapa rukun? 2 juga. Niat, lepas tu menatakan air ke seluruh tubuh. Shampoo semua kenakah? Sabun? Wuduk? Ya, wuduk tu sunat dalam mandi wajib. Dia ada 2 sunat. Sunat sebelum mandi wajib tu, mula-mula nak mandi wajib dah wuduk dulu. Lepas tu mandi wajib, lepas tu selesai mandi wajib ambil wuduk lagi. Nak semayang ke tak semayang, sunat untuk ambil wuduk selepas mandi wajib. Kalau lepas mandi wajib tak ambil wuduk, lepas tu solat sah tak? Mandi wajib, lepas tu tak ambil wuduk pun. Okey, ambil wuduk sebelum mandi wajib, sah tak wuduk? Kita nak mandi wajib, tapi kita ambil sunat dulu. Maksud antaranya adalah bukanlah untuk mengangkat, ambil perbuatan wuduk tu. Buat perbuatan wuduk tu tak sah. Sebab apa? Sebab tak angkat lagi hadas besar. Okey, lepas kita mandi wajib, shower ke, masuk dalam sungai ke apa, kita tak niat pun ambil wuduk, lepas tu nak solat zuhur, sah tak? Sah tak Ustaz? Sah? Sah? Jawapannya sah. Bila terangkat hadas besar, terangkat terus hadas kecil. Hadas besar tu mandi wajib kan? Angkat hadas besar, terangkat hadas kecil. Angkat hadas kecil, tak terangkat hadas besar. Okey, itu kita masuk selit sikit-sikit ya sahabat-sahabat. Terima kasih kepada semua yang hadir di live ni. Ada Anis dan Din. Sahabat-sahabat di live boleh kongsikan share perkongsian kita pagi-pagi ni supaya lebih ramai boleh hadir. Masya Allah. Kita ada sahabat-sahabat di FB Rawatan Lebah. Sabah Ibrahim. Di IG ni nama dia pelik-pelik sikit. Max Blue Ceras ni memang selalu hadir. Alhamdulillah, sihat ukhti, sihat ketu. Oh, dia borak sama-sama dia. Tak apa, saling bertegur siapa. Ada yang berkenalan dan bersahabat di alamannya. Dia cari-cari je mana sahabat yang selalu ada. Tak jumpa. Mungkin diorang ni dah berhubung kot di sebalik tabir kan. Ya Trisha Mochi. Waalaikumsalam. Ya Nadia Zulkifli. Ya Indah. Zuraida Ismail. Masya Allah. Semua hadir daripada mana ni? Khairiyah Abraham. Sinun Fa. Alhamdulillah. Izzah Collection. Sharifah Hussein. Rawatan Lebah. Ya, saya Ustazah. Okey. Kita tegur sikit sahabat-sahabat di FB pula. Maria Alana. Sekejap, saya tiada kitab tulis apa Ustazah cakap. Subhanallah. Norida Osman. Umi Hani. Rohani Kamis. Nana Jannah. Dr. Maimunah Muda. Masya Allah, ramai ni sahabat-sahabat yang baru juga ni. Aini Yazid. Mari kita menambah pahala dengan berkongsi. Tekan butang share je. Lepas tu kita dapat pahala hadir majlis ilmu dan hadir berkongsi majlis ilmu. Kalau hasil daripada kita share 10 orang hadir, kita dapat insya-Allah pahala 10 orang. Termasuk kita 11 lah. Kalau 10 orang, kalau lebih lagi, subhanallah. Kadang-kadang tu kita share pagi tapi ada orang masuk sebab kita share tu setengah hari, petang, malam dan sebagainya. Fatimah Hussein, Puan Siti Khatijah, Abdul Qadir, Iman, Nur Azlina. Terima kasih semua yang hadir di alamanya. Dah selesai hantar anak sekolah semua ya. Kuliah Riyadhus Salihin kita selepas ini bermula daripada hari ini. Kita mula jam 7.30. Tapi 7 suku dah mula dah bacaan Al-Quran, 10 ayat awal, 10 ayat akhir Al-Kahfi, Asmaul Husna dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, subhanallah. Ada daripada Penang, KL, ramailah ya. Jadi di dewan kita ni ada, Alhamdulillah penuh dewan hari ini. Subhanallah, daripada yang dekat-dekat. Ada juga daripada nilai. Subhanallah. Okey. Jadi bila Ustazah buat macam ni maksudnya pusing. Tunjuk kat audien. Itu yang cabaran sikit ya tuan-tuan sekalian. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Saya tanya tadi tu supaya kita dapat beza. Apakah syarat wajib solat? Ada berapa syarat wajib solat? Syarat wajib solat ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci daripada haid, nifas, ataupun suci daripada berjunub, maka wajib solat. Dia suci, maksudnya suci daripada haid, nifas. Berjunub tu bukanlah syarat wajib, sebab junub itu bukan sesuatu yang mendatangi. Haid, nifas tu sesuatu yang mendatangi wanita. Keadaan yang mana tak wajib bagi dia solat. Kalau dia redha dengan, ada orang memang sedih. Orang perempuan datang haid sedih ke suka? Ada orang sedih, ada orang lambatlah pula. Ya sudah datang ni. Orang lelaki penat tak solat, tak pernah rehat? Pernah tak rasa jealous? Seronok orang perempuan ada 7 hari tak payah solat. Lepas tu lepas subuh boleh sambung tidur. Lepas tu relax tak solat. Pernah tak jealous? Ya, tak pernah. Okey je. Dulu kan masa adik-beradik saya lah, ada adik saya lelaki. Bila kejutkan, contohnya lah ada yang tak solat kan. Ada waktu pagi tu, sebab dia pun masih kecil lagi. Lepas tu bila kejutkan, bangun-bangun, saya tak sebutlah nama dia kan, dia malu. Kan, kata bangun. Dia kata dia uzur. Uzur, dia jawab. Orang lelaki mana ada uzur? Dia kata kamak mana tahu. Kamak mana tahu. Dia sebutlah nama dia, contoh Muhammad. Muhammad uzur juga, bukan orang puan je. Kita kata mana ada orang lelaki tak ada uzur. Contoh masa ni dia belum balik lah, kita kan kejutkan solat kan. Mana Aci, orang puan je uzur, orang lelaki nak uzur kau. Macam tu lah. Tapi masa tu masih kecil kan. Subhanallah. Jadi itu adalah syarat wajib solat. Cukup 4 syarat ni, maka wajiblah solat. Okey, syarat sah solat pula. Syarat sah solat ni sebelum solat. Apa dia? Ya, tutup aurat. Lagi? Hadap kiblat. Masa waktu solat. Lagi? Wuduk lah. Wuduk. Lagi? 5. Satu lagi? Ya, tak ada najis. Bersih. Badan semua suci daripada najis. Maksudnya pakaian kita tak ada najis, diri kita pun tak ada najis. Bimbang juga pakai minyak wangi apa semua, ada alkohol yang tidak ikut spek. Maksudnya syarat suci tu. Diri kita dan sejadah ruang solat. Tempat kita dengan sujud ada jauh sikit tepi tu, kalau ada najis itu kita tetap sah. Yang penting adalah wilayah ataupun kawasan kita solat itu mesti bersih daripada najis, pakaian kita dan sebagainya. Jadi syarat wajib kita dah faham, cukup syarat wajib solat. Syarat sah ia berlaku sebelum solat. Kena cek semua baru solat kita sah. Yang kita belajar ni syarat sah syahadah. Yang mana kita kena belajar bukanlah sebelum ucap syahadah. Maksudnya kalaulah kita dah belajar, insya-Allah sahlah syahadah kita. Sebab kita masih ada perasaan yang ragu-ragu. Syahadah aku selama ni Allah terima tak? Kuat tak syahadah kita ni untuk jadi jaminan syurga? Sebab sabda Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dan dia tahu, dia faham kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Subhanallah. Lepas dah tahu bab sah solat, barulah berkaitan dengan rukun solat yang 13. Ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Rukun ni semasa solat. Sebab itu syahadah juga ada rukun syahadah. Subhanallah. Nanti kita pergilah selepas ni. Lepas itu kita belajar apa? Kalau bab solat, perkara yang membatalkan solat. Betul kan? Jadi kita juga akan belajar perkara yang membatalkan syahadah.
Yang kita tahu tak tahu, sedar tak sedar, yang kita ingat ataupun lupa. Masya Allah. Perkara yang paling penting umat akhir zaman memang kena belajar bab akidah. Tapi ramai orang skip bila belajar akidah. Lebih enjoy bila belajar fiqh sebab benda mudah faham, benda nampak, benda harian. Akidah benda dalaman yang tak nampak. Orang tu berjalan, kita tak nampak. Orang tu solat, orang tu puasa, orang tu zikir, kita tak boleh nak nilai pun akidah dia benar atau tidak. Tapi solat kita boleh nampak elok tertib solat dia. Nampak khusyuk. Puasa tinggalkan ni kita boleh nampak. Maksudnya ibadah benda-benda yang boleh dilihat. Sedekah, haji, umrah boleh dilihat. Subhanallah. Tetapi akidah yang berada di dalam hati inilah penentu sama ada ibadah kita diterima Allah atau tidak. Ibadah diterima atau tidak tergantung kepada kebersihan dan kesucian akidah kita. Subhanallah, 18 dia buat. Dik, Ustazah kan memang 28 macam tu lah. Sejuk dalam pagi-pagi. Betul tak sejuk? Menggeletar macam dekat apa ni? Iskandaria. Oh, jauhnya macam Iskandaria. Okey. Iskandaria. Ustaz pernah lagi Iskandaria? Kalau musim sejuk di Mesir ni, walaupun 5 darjah, 1 darjah Celsius kan. Tapi sebab dia padang pasir, samalah juga di Mekah. Kalau kita berlaku musim sejuk kan, mungkin sejuk juga. Kalau berlaku lah kat Malaysia ni musim sejuk, tapi datang angin tu dia banyak pokok tersekat. Tapi di negara-negara padang pasir ni bila musim sejuk, angin bertiup tu, dia pergi sampai tulang. Sebab dia tak ada, angin tu tak ada halangan. Dia direct pada kita. Allahu Akbar. Ada kawan-kawan saya lumpuh. Mula-mula sampai musim sejuk, dah pesan jangan mandi lagi, seminggu tak dibenarkan mandi. Kita dah biasa mandi 2 hari sekali ya. 2 kali sehari. 2 hari sekali. Lepas tu ada sahabat ni dia tak dengar nasihat ni. Mandi juga kita boleh lap-lap badan macam tu je. Sebab air dia pun tajam, sejuk daripada ni kan, walaupun guna yang panas dah. Sebab bayangkan macam ni lah, tuan-puan mandi dekat sini, lepas tu masuk peti ais. Peti ais berapa? 6 Celsius kan, yang bahagian chiller tu. Lepas mandi terus masuk peti ais, jadi apa? Kita kalau lepas mandi sejuk kan? Soalannya memang mandi air suam, tapi lepas keluar je bilik air, cuaca tu 1 darjah Celsius, 5 darjah Celsius, dia pergi sampai ke tulang. Jadi ada kawan yang okey, dia kata okey je mandi, lebih kurang seminggu 2 minggu terus tak boleh jalan, pinggang sampai bawah sampai kena hantar balik Malaysia. Maksudnya untuk rawatan. Dia boleh efek kepada tulang. Orang kata seronok musim sejuk, ada orang memang syukur. Memang udara kita di Malaysia, cuaca kita sangatlah nikmat. Okey, ni nak pergi umrah bulan 12 ni kan. Sana sejuk ni. Sejuk ni. Baiklah, muslimin muslimat, kita pergi kepada syarat yang kedua iaitu yakin. Syarat yang kedua, syarat yang pertama semalam, syarat sah syahadah yang pertama iaitu ilmu, kena faham. Apakah maksud secara umum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang baru hadir hari ini, di alamannya boleh tengok penjelasan semalam berkenaan dengan yang pertama ni. Syarat yang kedua iaitu yaqin. Pengetahuan dan kefahaman yang ada daripada perkataan asyhadu an la ilaha illallah mestilah diyakininya 100%. Yakin 100%, tak ada ragu sedikit pun. Mungkin ini jadi masalah bagi orang yang mu'alaf, yang selama ni sembah ada banyak Tuhan. Ketika ucap asyhadu an la ilaha illallah, kena bagi tahu dia yakin Tuhan yang sebelum ini disembah itu bukan Tuhan. Dan yakin 100% satu-satunya Tuhan, walaupun mereka mungkin berfikir takkan satu Tuhan ni boleh urus semua ni. Boleh urus manusia berbilion ni. Boleh urus binatang trilion, zilion ni. Walaupun maksudnya kalau ada masih lagi ragu-ragu, dia belum lagi sempurna keyakinan dia ketika mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah. Allahu Akbar.
kalau kita nak pergi kepada yakin, penjelasan dia sebenarnya dalam lagi. Antaranya adalah, sebab sebelum saya sampaikan kuliah ni, saya dengar dulu ceramah-ceramah ustaz-ustaz, habib-habib, syekh-syekh ni pasal la ilaha illallah ni. Sebab saya pun takut nak bawa ini ada satu perbincangan yang sensitif, yang mendalam, perlu dibawa dengan berhati-hati. Masya Allah, sebab bidang saya bidang syariah, fiqh sebenarnya. Sebab itu, kalau orang minta saya mengajar berakidah, saya mengelak. Tapi sebab kita sampai kepada tajuk ni, kena juga sebut. Masya Allah. Muslimin muslimat, bila kita sebut la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sembah melainkan Allah, ia termasuk juga dalam bab kita buat segala sesuatu adalah kerana Allah. Buat segala sesuatu adalah kerana Allah. Itu juga adalah tuntutan daripada kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka apa yang kita buat adalah untuk dipersembahkan kepada Allah. Adalah sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah. Maka apa sahaja yang dibuat selain kerana Allah, buat kerana manusia, buat kerana suami, buat kerana anak, buat kerana nak mengharapkan selain daripada ganjaran Allah, boleh, tapi ia jadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Subhanallah. Dan bila bertembung sahaja dengan kehendak Allah, maka walaupun itu kehendak suami, tinggalkan. Masa saya kerja runding cara dulu, banyak kes suami nak lakukan hubungan suami isteri bila haid. Masa tak haid tak nak, bila haid baru nak. Lepas tu isteri ni pula kata, Ustazah, macam mana suami saya kata kalau tak taat perintah dia, berdosa besar. Lepas tu kita jawab, la ta'atan fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Apa-apa saja yang bermaksiat. Maksiat ni maksud apa? Bukannya semestinya buat maksiat tu. Apa saja larangan Allah itu maksiat. Tapi kita jangan sebutlah kalau kawan-kawan kita tengah orang tengah ngumpat, kau ni buat maksiat. Apa maksiat pula? Perempuan sama perempuan. Sebab kita faham buat maksiat ni benda-benda yang melibatkan hubungan lelaki perempuan kan. Apa sahaja larangan Allah, maksiat. Maksiat itu bahasa Melayu kita lah. Asal pada perkataan asi. Apa dia asi? Berdosa. Apa saja perbuatan dosa yang Allah larang itu maksiat. Masya Allah. Jadi perintah suami, tetapi sesuatu larangan Allah memang tidak boleh ditaati dan wajib diingkari. Dapat pahala pula diingkari. Dah suami ingkar Ustazah. Seorang suami, mak kandung bukan mak mertua ya, mak kandung suruh bagi duit 500 sebulan. Kita gaji 1,500, bayar sewa 500. Lepas tu jaga anak 300. Lepas tu bayar kereta, tinggallah balance dalam 500 cukup-cukup untuk makan minum. Mak suruh bagi 500. Lepas tu tak bagi. Lepas tu mak kata kau derhaka. Derhaka tak kita? Mak wajibkan ni. By hook, by crook. Mak kata kan bahasa Nogori kan. Bahasa Jolobu kan. By hook, by crook, kena bagi dekat mak 500. Kalau tak, mak tak redha susu yang, setiap titis susu yang mak bagi tu, mak tak redha. Macam mana ni? Macam mana Ustaz? Nego. Nak nego macam mana ni? Buat usrah. Oh, panjang kan cerita tu. Lepas tu kita kata, mak 500 je lagi ni mak. Mak ada 500 je lagi ni. Masya Allah. Dan 500 ni kita cukup-cukup makan je. 50 boleh tak mak? Tak boleh, 500. Mak susah payah besarkan kau apa semua, dah dapat kerja, dapat duit, semua bagi dekat bini. Antara bini dengan mak, pilih sekarang. Gitu. Nak pilih mak ke pilih bini ni? Allahu Akbar. Serius lah. Okey, kenapa pilih mak?
Okey, mak kata sekarang mak nak kau ceraikan bini, ceraikan isteri. Kamu pilihlah, mak yang melahirkan kamu mengandung susah payah ataupun isteri yang kamu baru kahwin 5 bulan. Mak yang dah besarkan kamu 25 tahun. Sekarang macam mana? Tadi mak, tiba-tiba isteri. Cerai tak boleh lah. Ya, walaupun mak kata kalau tak ikut kata-kata mak, kamu anak derhaka. Mak tak halal walaupun satu titis susu mak. Mak juga Mak. Elok tak akhlak mak ni macam ni? Ikut syariat tak akhlak mak ni? Dia perintah apa bertentangan tak dengan syariat? Bertentangan. Dia memerintahkan sesuatu yang bertentangan dan dia menyuruh sesuatu yang mengikut hawa nafsunya. Kita perlu bantu mak macam ni tidak berterusan dalam dosa. Bukan mengikuti dan membenarkan perintahnya yang bermaksiat kepada Allah sehingganya dosanya berterusan. Nafkah kepada ibu bapa wajib ke, sunat ke, harus? Ibu bapa wajib bagi nafkah pada anak. Suami wajib bagi nafkah dekat isteri. Anak, apa hukum dia? Wajib ke, sunat ke, harus bagi dekat ibu bapa nafkah? Wajib. Tengok teacher kata wajib. Tidak ada istilah anak bagi nafkah pada ibu bapa. Mana ada nafkah? Anak, mana ada bagi nafkah kat ibu bapa? Bagi hadiah. Bagi pemberian. Nafkah ni suami pada isteri, pada anak-anak, ibu bapa pada anak. Sebab itu ada perbincangan, ini boleh rujuk Jabatan Mufti Wilayah, boleh rujuk perbincangan ulama mazhab Syafi'i. Bila dah nikah, kewajipan nafkah seorang suami, nombor 1, isterinya. Nombor 2, anaknya. Dan jika ada kelebihan, boleh diberi kepada ibu bapanya. Namun jika ibu bapa miskin, al-fuqara wal masakin, barulah ibu bapa tu disebutkan sebagai wajib bagi nafkah. Sebut nafkah ni benda yang wajib. Yang ibu bapa dah ada pencen, ibu bapa dah cukup makan, adik-beradik lain pun dah bagi. Kan kita mungkin baru kahwin 5 bulan, mungkin setahun baru dapat anak, tak stabil. Tapi kakak abang dah bagi setiap bulan 500. Semua abang kakak engkau bagi 500, engkau pun kena bagi 500. Simpanan dah banyak, golang dah banyak, rantai pun dah banyak, umrah tiap tahun. Tetapi kadang-kadang memang ada ujian bagi ibu. Biasa ibulah dan ayah ada cemburu pada menantu. Rasa anak yang dibesarkan sama ni dah berpindah kasih dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya ada soalan, di mana dia orang bagi ibu dia, ayah tak ada. Kebanyakannya kan. Subhanallah. Dik cari hadis tu yang berkenaan ni. Okey, ini adalah hadis Bukhari dan Muslim. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda bi nafsika fatasaddaq 'alaiha, fa in fadala syai'un fali ahlika, fa in fadala an ahlika syai'un falizi qarabatika, fa in fadala an dhi qarabatika syai'un fahakaza wa hakaza." Nabi bersabda, mulakan nafkah dengan dirimu, tanggung diri sendiri. Jika berbaki, berikanlah kepada ahli keluargamu, isteri dan anak-anak. Jika berbaki, berikanlah kepada saudara maramu yang terdekat. Dan jika berbaki lagi, berikanlah sekian-sekian. Okey. Ini hadis yang lain seterusnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Bersedekahlah. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, aku mempunyai dinar." Baginda menjawab, "Sedekah untuk diri kamu sendiri. Guna untuk diri kamu sendiri." "Aku mempunyai dinar yang lain." Baginda berkata, "Sedekah." Maksudnya berikan. Bukanlah dalam erti kata sedekah tu maksud nafkah untuk diri kamu sendiri. Yang kedua, sedekah kepada isteri kamu. Lelaki itu menjawab, "Aku mempunyai lagi duit lebih." Baginda berkata, "Berikanlah."
Maksudnya nafkahkanlah kepada anak kamu. Lelaki itu menjawab lagi, aku mempunyai yang lain lagi. Baginda berkata, berikanlah ataupun nafkahkanlah kepada hamba yang engkau miliki. Aku masih ada lagi yang lain. Baginda berkata, engkau lebih tahu. Tengok zaman Rasulullah kan, tanya lagi. Tapi Nabi jawab. Sampai yang kelima, Nabi kata, engkau lebih tahu. Kau tak habis layan orang macam ni. Lepas tu siapa? Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, kita tengok kepada kesimpulan perbincangan pasal nafkah ni. Berdasarkan nas-nas, ini adalah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ya. Dan hujah para ulama, kami berpendapat nafkah kepada isteri adalah didahulukan. Kecuali dalam keadaan ibu bapa yang fuqara wal masakin, yang miskin, dan dalam menyediakan ubatan memerlukan, dalam keperluan dia, ubatan, rawatan dan makan minum, keperluan sahaja. Dari sudut, kalau ibu bapa tu fakir miskin. Jadi anak wajib bantu ibu ayah. Wajib. Masa itulah barulah namanya nafkah yang wajib. Kalau tak bantu, dalam keadaan ibu bapa fuqara masakin, berdosa. Dah jadi kewajipan. Dalam isu seperti ini perlu ada keselarasan dan sefahaman oleh semua anak-anak, ibu dan atau bapa untuk sama-sama mengambil tanggungjawab, membantu dan khidmat kepada kedua ibu bapa. Dengan cara ini tidaklah terbeban kepada satu-satu anak. Okey, begitulah sampailah selesai. Tetapi kalau ibu ni kecil hati, tak bagi juga apa ni, kita dah terangkan duit sekian-sekian memang tak cukup, saya kan wajib tanggung isteri, mak pun macam dah cukup. Cakap elok-elok, bukan mak bertentangan syariat, mak bermaksiat. Bukan gitulah cara kita. Pujuk, minta maaf, minta mak doakan murah rezeki. Kita memang nak bagi dekat mak. Walaupun mak marah-marah kata tak halal susu ke apa, kita janganlah balah pula. Tak halal lagi tu belanja mak. Kan balah balik. Memang tetap tak boleh bercakap kasar walaupun kecil hati macam mana pun. Allahu Akbar. Okey. Jadi kita pergi ke situ tadi berkenaan dengan buat sesuatu kerana Allah, lepas tu berkait-kait. Okey. Kita nak baca ni, pengetahuan dan kefahaman yang ada tadi mesti diyakini 100% tak ragu sedikit pun, tanpa sebarang keraguan dan syak. Ini kerana akidah yang disertakan dengan keraguan bukanlah akidah yang sebenar dan ia tertolak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah berfirman. Macam-macam komen ni. Dalam FB tak ada, patut tak dapat notification. Ada yang kata tak adalah dekat FB, ada kan. Jenis suami tak kerja isi tanggung, tak tahulah apa bakal ditanggung pada masyarakat kelak. Kan? Tak tanggung anak bini, tunggulah kena tanggung di akhirat kelak. Ini memang banyak berlaku hari ni dan semakin banyak sampai kiamat. Dulu perceraian kan jarang-jarang. Kalau bercerai satu kampung, riuh kan. Sekarang perceraian jadi biasa. Dan satu sudut bagi saya, nak kata apa ya, bagus juga. Bagus. Okey, kena faham maksud saya bagus tu. Dulu orang perempuan teruk macam mana dalam rumah tangga, kena zalim, tak berani nak bercerai sebab teruknya pandangan masyarakat. Kena dera dan sebagainya. Tapi maksud saya bagus, hari ni dah ada keyakinan, dah ada keberanian untuk menuntut hak. Dan perceraian yang dibenci oleh Allah itu adalah perceraian yang tak mengikut syariat. Maksudnya isteri baik, isteri tak ada apa, cuma suami ni dah jatuh cinta pada orang lain, orang tu bagi syarat nak nikah dengan dia, kena ceraikan isteri. Ini perceraian yang dimurkai oleh Allah. Dosa besar suami ni, menzalimi seorang wanita. Berdosa besar. Sebab isteri tu masa akad janji ijab kabul tu mengambil janji dan sumpah dengan Allah. Itu firman Allah. Maksudnya ijab kabul suami ni dia bukan akad janji dengan bapa tu je. Okey, berjanji nak jaga anak ni, terima ni, kabul, penerimaan tanggungjawab. Berpindah tanggungjawab seorang ayah jaga anak perempuan kepada seorang suami jaga ni. Lepas tu kerana hawa nafsu dilepaskan, diabaikan. Sedangkan kesan tu jangka masa panjang pada isteri ni. Dah jadi janda, bukan mudah, masalah berterusan. Allahu Akbar. Sumpah yang dia akad masa ijab kabul tu, sumpah dengan Allah. Sebab itu seorang lelaki yang bertanggungjawab, keburukan isteri macam mana, cuba sabar-sabar, fikirkan tanggungjawab. Sebagaimana ibu ayah, sabarnya pada buruk perangai anak, akhlak anak, kerana mikirkan anak ini tanggungjawab. Tapi ramai lelaki hari ini kurangnya ilmu,
Akad nikah kerana cinta, cinta sangat rapuh. Akad nikah kerana rindu, tak sabar nak melepaskan hawa nafsu, sangat rapuh. Pernikahan dibina di atas tanggungjawab dan amanah, maka itulah yang akan jadi tempat tali yang kuat untuk berpaut, datang apa jua ujian. Walaupun ujian tu memang datang pada isteri yang berakhlak buruk. Tapi sabar sebab amanah ini, kalau dia jalankan dengan sabar, pahala berganda yang dia akan dapat di akhirat kelak. Memang siapa yang cari bahagia dunia, kebahagiaan tu ramai orang letak ukuran dunia je. Bila tak bahagia dunia, tinggallah. Tapi ada orang nampak, mungkin aku derita sekarang, tapi Allah beri bahagia akhirat. Jadi jauhlah perjalanan tu, ikatan tu jadi jauh. Jadi betul tuan-puan sekalian, wanita-wanita dizalimi hari ini lebih terbuka. Masyarakat pun mula terbuka. Kalau dulu bercerai je salah perempuan, sekarang orang dah faham dah. Ni bukan nak galakkan penceraian, waktu yang sama memang kita memperbanyakkan majlis-majlis ilmu supaya mengukuhkan hubungan suami isteri. Okey, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazi amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Subhanallah. Saya nak ulang lagi satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Sahabat-sahabat yang sedang live di FB sekarang, Alhamdulillah, lebih kurang dalam 4,500 lebih kurang. Masya Allah. Terima kasih yang hadir. Satu ketika Nabi Musa dikhabarkan dengan 2 kematian. Ingat tak? Nak kaitkan juga dengan kisah ni. Yakin ni. Sebab tajuk kita ni yakin. Kematian yang pertama iaitu abid. Ahli ibadah. Kuat ibadah. Siang malamnya ibadah. Abid ni zaman sekarang tak tahulah ada tak lagi. Bahkan pada zaman-zaman salafus soleh, selepas ketika zaman Rasulullah, kan, salafus soleh tabi'in, tabi'in, baru lepas zaman kewafatan Rasulullah, beza setahun, 2 tahun, 3 tahun ni, ada pemerintah yang memang menanggung keperluan hidup para abid. Sebab abid ni dia tak keluar pergi pasar, tak keluar bekerja, dia orang ni tak nikah, dia orang ni tak ada anak-anak. Sampai saya tak ingat ada kisah pemerintah, beberapa, bukan satu pemerintah lah, bila ada ahli ibadah, memang mereka menanggung keperluan ahli ibadah tu A to Z. Rumah, makan minum, semuanya. Supaya mereka ni boleh fokus ibadah. Bila berlaku kemarau, dipanggil dan diminta ahli abid ini untuk berdoa supaya diturunkan hujan. Bila berlaku musibah, abid inilah. Sebab apa? Mereka ini golongan yang tidak melakukan maksiat secara zahirnya. Tak ada macam orang lain yang selalu bergaul keluar dalam masyarakat dan sebagainya. Sebab itu kita dapati ada banyak kisah abid. Abid ni pun banyak dalam kisah para Nabi yang terdahulu. Bukan selepas Nabi Muhammad saja. Kan? Sebab itu ada kisah banyak abid dengan Nabi Musa. Ada ahli ibadah pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi-Nabi terdahulu. Orang yang kuat ibadah. Ibadah mengikut syariat pada syariat Nabi yang tersebutlah. Syariat berbeza. Setiap Nabi syariat berbeza. Subhanallah. Muslimin muslimat, namun dikhabarkan kepada Nabi Musa bahawa abid itu meninggal dalam keadaan kufur. Dalam keadaan kufur. Dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa AS pergi berjumpa dengan isteri. Lalu bertanya, apa amalan suamimu? Lalu isteri kata, sebagaimana yang engkau tahu. Yang ni ada isteri. Ya, ada abid, ada isteri, ada abid, tidak ada fokus. Mungkin ada isteri pun, tetapi memang fokus kepada untuk beribadah. Zikir, puasa, macam-macam lah. Tak berhenti. Ibaratnya 1 jam, mungkin penat tidur, bangun, zikir lagi. Mampu tak kita buat macam tu? Kita tak tunggu 1 jam saja, 10 minit ya.
Kalau tengok TV sejam boleh. Mula je zikir, terus nak lelap. Masya Allah. Subhanallah. Kita bukan abid, kita abed. Bed. Kita ahli katil. Duduk atas katil lelap kan. Masya Allah. Lepas tu isi ni kata, memang Masya Allah, bagaimana kamu tahu, begitulah suamiku. Selalu melakukan ibadah. Namun dia kata, sebelum tidur saya mendengar ucapan dia, alangkah untungnya jika apa yang dikatakan oleh Musa itu benar. Beruntungnya lah kalau apa yang Nabi Musa tu cakap tu benar. Apa yang Nabi Musa sampaikan itu benar. Untunglah aku. Ayat tu ayat yakin ke tak yakin? Ya, ayat tu ayat yang tidak yakin. Dia ada perkataan untung tu. Maksudnya, jika apa yang Nabi Musa cerita ni tentang syurga, tentang nikmat, tentang balasan, apa semua ni, jika benarlah, untungnya aku. Ada perkataan jika, ada perkataan kalau. Perasan tak? Perkataan-perkataan ni kita selalu guna harian. Sebab itu kita dilarang kan. Tapi kadang dah jadi kebiasaan. Mudah-mudahan tidak terkuranglah iman kita ya. Kita sebut, contohnya, kalau kamu mari tadi tu, contoh ayat kan, jika, contoh ada seorang, Allahu Akbar, kawan saya ni, dan masa kematian suami saya depan mata saya. Macam mana boleh kematian suami depan mata saya kan? Suami dia bukan suami saya. Kawan ni lebih kuat umur. Pendek cerita, ada kaitan. Saya tak boleh sebutlah sebab kalau saya sebut ramai orang tahu siapa. Subhanallah, rakan sekerja. Tak apalah, saya tak boleh sebut siapa. Subhanallah, sebab saya rapat masa suami dia masuk hospital, saya diizinkan untuk pergi sampai dekat ward. Masa ni waktu malam. Malam kan tak dibenarkan orang luar, ahli keluarga je boleh jaga. Ni cerita dalam 6 tahun 7 tahun yang lepas. Lepas tu bila sampai dekat dengan dia, mula suaminya masih lagi stabil, tiba-tiba macam nazak. Lepas tu saya panggil nurse, doktor apa semua, nurse doktor datang ramai-ramai keliling. Isteri ni tak sanggup tengok, dia minta saya wakil tengok. Dia kata, Asma tolong tengok. Sebab dia bukan dekat ni, dekat ward biasa, faham tak? Doktor tutup ni je, tengok daripada jauh, ada langsung buka. Tengok, bukan nak suruh tengok suami dia meninggal, maksud tengok apa yang berlaku dan bagi tahu dia. Sebab dia tak sanggup tengok keadaan suami dia. Sampai itulah kali pertama saya tengok orang nazak yang nak melepaskan nafas yang terakhir. Lepas tu bila saya bagi tahu sahabat ni, kawan ni, bagaimana masa tu saya nak bagi tahu yang suami dia dah tak ada, anak ramai, masih muda, orangnya sangatlah baik. Suami tu dah bernikah dengan isteri yang pertama, lalu meninggal dunia. Ada lebih kurang dalam 10 orang anak ke 9, ramai. Dia sanggup bernikah dengan sanggup bernikah dengan suami kakak dia tu. Dia ni adik, dapat lagi anak, semua jumlah anak dan 13 orang macam tu lah. Beban dia berat nak menanggung dan membesarkan belas-belas anak. Dan maksud jarak umur jauh. Saya dengan dia tua setahun daripada saya. Yang tu dah 50 tahun lebih. Faham tak? Orang panggil tukar ganti tika. Dia sanggup nikah dengan abang ipar untuk teruskan jaga anak kakak dia yang meninggal dunia. Subhanallah, mulia sangat wanita ni. Siapa sanggup? Kan? Muda lagi dan sebagainya, tapi dia sanggup demi anak kakak dia. Jadi Masya Allah, saya bila nak bagi tahu yang suami dia meninggal ni, dan apa yang berlaku selepas tu, apa yang berlaku sebab suaminya sakit dan terputus ubat, tapi ubat tu dia tak sambung, dan dia menyalahkan suami dia mati sebab dia. Hampir setiap hari dia telefon saya, Asma, kalau contoh nama dia Kak Siti, kalau Kak Siti bagi ubat tu mesti Ustaz ada lagi kan. Asma, tadi Kak Siti mesej Ustaz tak balas. Faham tak?
Kenapa Asma ustaz tak balas? Saya, Kak, ustaz dah tak ada, masih lagi mesej-mesej. Biasa ustaz akan mesej waktu. Dan memang si suami ni seorang yang sangat romantik, sangat caring. Saya tahu sebab saya rapat dengan dia. Walaupun usia dah 50 tahun lebih. Suka masak untuk isteri, subhanallah. Lama dia nak terima kenyataan, dia ulang perkara tu. Kenapa Kak tak? Sebab nampak dia sihat, okey, Kak tak sangka lah. Sebab terputus ubat tu berapa hari je. Ada satu sakit yang kena makan ubat berterusan setiap hari. Tapi sihat, elok. Bukannya macam terlantar, tak. Dia boleh ganggu. Yang berkaitan dengan, kita panggil apa sini? Thyroid. Kan dia ada hyper. Ada jenis thyroid yang hyper, kena makan seumur hidup. Tapi bila makan, dia maintain. Allahu Akbar. Bila setiap kali dia kata, kalau tak ustaz ada kat rumah ni, anak-anak ustaz ni ramai gini-gini kan. Sebab bahasakan suami dia ustaz kan. Allahu Akbar. Sehinggalah bila kita bukan kata dia kufur ke, dia tidak yakin dengan Allah. Saya cuma ulang ayat, Kak, walaupun Kak Siti, tapi nama dia bukan Siti ya. Kak Siti, walaupun Kak Siti bagi ubat setiap hari, Kak Siti jaga dengan sempurna, Allah dah takdirkan waktu ustaz tetap akan pergi. Ia tak ada berkait dengan Kak Siti pun, tak ada berkait dengan siapa pun, tetapi Allah dah sebut di dalam Al-Quran, kematian itu tak akan cepat sesaat, tidak akan lambat walaupun sesaat. Kak Siti kena yakin dan pegang, sebab bila yakin, syaitan tak boleh bisik. Itulah bila kita sebut pasal yakin, yakin ni sesuatu perkara 100%, bukan 98%. Ada lagi kalau, ada lagi jika, ada lagi ni, subhanallah. Nak sampai tahap keyakinan yang macam ni, memang kita kena menempuh banyak ujian Allah. Nak sebut yakin ini datang daripada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman, apabila allazina iza asabathum, mereka yang apabila ditimpa ujian ataupun musibah, qalu, lalu dia berkata, inna lillah, sesungguhnya semua ini daripada Allah, kita semua daripada Allah, ujian ini juga daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya dikembalikan kepada Allah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim, mereka itulah yang mendapat salawat, pertolongan. Ada lagi, saya tertinggal ayat, wa rahmah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapat salawat, mendapat pertolongan, mendapat rahmat daripada Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Sebab itu apa pun berlaku, bila ucap inna lillah, inna lillah, inna lillah, walaupun memang bukan salah kita, tapi tiba-tiba kena langgar, pegang steering kuat-kuat, geram ni kena langgar ni, kereta baru ambil sehari ni, hari pertama ambil kereta ni. Allahu Akbar. Ingat tak kita pergi misi banjir dekat tu? Ada tak orang lama yang pergi misi banjir dekat Rembau? Rembau ke apa tu? Negeri Sembilan ni? Yang banjir tahun awal tahun ke tahun lepas tu? Bukan Rembau. Rantau Ingat tak? Mambau tu. Kan saya jumpa seorang wanita yang kereta dia rumah kecil, rumah kos rendah, rumah kayu. Kita tahu ni orang susah. Dah ada anak-anak. Ustazah, kereta ni baru ambil 1 minggu. Tenggelam terus, langsung tak boleh start. 1 minggu baru ambil. Saya tak ingat kereta kancil ke kereta Wiwa. Dah bertahun-tahun nikah, maksudnya baru mampu beli kereta, baru 1 minggu. Banjir tenggelam, mekanik kata tak boleh nak diselamatkan. Tenggelam pula bukan tempoh yang sekejap, rosak terus. Lepas tu kan saya kata, ya Allah, besarnya ujian. Tak apa Ustazah, saya redha. Masalahnya, dia bukan hadap hari tu je. Setiap bulan tetap kena bayar. 400 lebih. Bayar hutang kepada sesuatu yang tak telah hilang. Tetap kena bayar. Kalau dah habis bayar,
tak apalah, redha. Ringan sikit redha tu, mudah sikit. Berbanding baru seminggu ada 9 tahun nak kena bayar. Kita tahu benda ni insurans tak boleh cover. Bencana alam. Dia tak boleh ada apa-apa, tak boleh tuntut. Tetapi power ayat, saya redha ustazah, takdir Allah. Ini maksudnya nak sampai kadang-kadang keyakinan macam ni, menempuh satu ujian yang berat. Sebab apa dia sebut? Saya yakin insya-Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Adalah hikmah tu. Ini allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Dapat pertolongan dan juga rahmat, dan dia dapat petunjuk. Tiba-tiba naik keimanan dia, keyakinan kepada Allah. Rumah dia habis, rosak, musnah. Saya ingat ni, siapa ingat yang saya buat temu ramah tu? Yang ada dalam video tu. Sebenarnya saya rasa boleh cut balik. Sebab apa? Dia boleh tunjuk kereta dia kat sebelah rumah tu. Yang breakdown dah tu. Dia kata baru je seminggu Ustazah ambil kereta tu. Dalam keadaan orang yang tidak ada benda yang boleh backup. Subhanallah. Bukannya tak apa Ustazah ada kereta lain lagi. Tak. Masya Allah. Okey, kita sambung sikit lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, tak apa, kita faham dah perlu berlalu. Sebab nak hadir kuliah lain ni, sambung-sambung sampai malam ni. Hajah ni. Kalau saya ada soalan sebelum saya pergi. Ya? Kalau kita tolak takdir ni kan, qada ni, adakah kita ni kufur ke apa ke? Saya tak faham. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyat. Iman ini bertambah dan berkurang. Itu pegangan mazhab Syafi'i kita. Iman memang boleh bertambah dan berkurang. Iman boleh bertambah dengan ketaatan, dengan ibadah. Wa yanqus bil maksiyah, dan boleh berkurang dengan maksiat. Dan kita tahu fitrah manusia tidak boleh lari daripada al-insanu la yakhlu anil khati wa nisyan, daripada melakukan kesilapan, dosa, maksiat dan juga kelupaan. Kerana itu adanya taubat, adanya permohonan maaf kepada Allah, adanya istighfar. Kalau tak, manusia tak buat dosa, sifatnya tidak berdosa dan tidak lupa, mana kita nak dapat pahala istighfar? Mana kita nak dapat pahala zikir-zikir dan sebagainya? Jadi, kepercayaan dan keyakinan, sebut iman tadi tu, kepercayaan dan keyakinan, memang boleh bertambah dan berkurang. Kita tak boleh terus kata ia kufur dan sebagainya. Allahu Akbar. Hajah, kalau saya cakap dekat Hajah, Hajah jangan keluar lagi, jangan keluar. Contoh saya cakap ya, Hajah jangan keluar. Dekat luar tu ada harimau. Kat luar tu ada rimau Hajah. Okey. Hajah percaya tak saya cakap? Ada rimau. Ada rimau kat luar tu. Jangan keluar, bahaya, ada rimau. Tak yakin lah. Tak yakin lah. Takkan tengah bandar ada rimau. Rimau daripada mana? Betul kan? Yelah tak yakin. Jadi Hajah terus keluar lah kan? Keluar ke tak? Masuk boleh. Oh, tak jadi keluar. Walaupun tak yakin, tapi tak keluar juga. Sebab yang cakap saya, Ustazah Hasmak, takkan nak menipu kan? Betul tak? Sahabat-sahabat yang keluar lagi, nampak tadi rimau melintas-lintas, kan duduk dalam ni. Sahabat kan ngadak saya nampak kat luar tu. Nampak tadi ada seorang dah kena tekam. Siap macam tu lagi kan. Masya Allah. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Tapi kan sebab Hajah tak percaya, kurang yakin. Percaya tapi kurang yakin. Saya dah lambat ni, saya nak pergi kuliah, tak apalah, rimau lah, nak pergi kuliah lain pula kan. Masya Allah. Saya tanya puan, teacher, saya kata, teacher tak percaya ke? Percaya. Tapi nak cepat, kena keluar juga. Teacher pun menonong keluar. Kita kata teacher ni yakin ke tak? Yakin nak pergi. Dia yakin, tapi dia percaya tapi dia tidak yakin ada rimau. Percaya dengan yakin ada garis pemisah sebenarnya. Dia percaya Ustazah tak tipu, tapi dia tetap keluar. Kita percaya ada syurga, tapi sebab sebenarnya keyakinan kita tak kuat. Sebab tu kita tak berusaha sangat nak dapat syurga Allah. Kita percaya adanya neraka, tapi kenapa buat maksiat lagi? Sebab kita tak yakin. Hakikat sebenarnya kita bukan betul-betul yakin.
Saya ajak teacher pergi dekat sungai. Lepas tu saya cerita dekat teacher. Teacher, sungai ni lah kemarin baru seorang kena makan. Ada buaya ni. Masa tu kita duduk dalam sungai, teacher. Sungai tu. Saya kata, sungai ni lah. Semalam baca tak berita? Baca. Oh, yang kena terkam buaya tu. Sinilah. Nampak tak kesan-kesan tu? Siap. Apa berlaku pada teacher masa tu? Ketakutan, betul tak? Ketakutan. Biar betul tak? Ya. Melihat dengan mata. Ya, melihat ada kesan-kesan walaupun buaya tak nampak. Okey. Masa tu keyakinan tengah tinggi, feel, rasa semua tu ada. Masya Allah. Berbanding kalau saya cerita dekat tuan-puan sekalian, dekat Sungai Linggi tu semalam ada buaya. Dah terkam dah seorang. Semua rasa seram, sikit je lah. Seramnya. Buaya ada lagi kat Sungai Linggi. Beza saya cerita dekat sini dengan saya cerita dekat sungai. Faham tak maksud saya? Sungai tu ada suasana. Dah duduk dekat kawasan tu. Ketakutan tu memang terasa. Dan keimanan kita ni bertambah bila ada majlis macam ni. Perasan tak? Ada suasana, ada majlis ilmu. Bila cakap baca ayat Quran, bila cerita, ada feel, ada rasa. Berbanding tiba-tiba saya dekat shopping complex, teacher tengah pilih handbag, ittaqullah. Kan? Suasana tengah dekat ni. Tengah nafsu. Subhanallah. Pentingnya kita berada dalam suasana meningkatkan keimanan. Saya cerita, hari tu jumpa orang susah sekian-sekian. Beza dengan orang yang turun, bantu sungguh orang susah. Impact dia kepada hati tu memang jauh berbeza dengan saya cerita sahaja. Iman boleh bertambah dalam majlis ilmu. Iman boleh berkurang di shopping complex. Dalam majlis ilmu saya cakap pasal mati, kita mari rasa mati tu dekat. Nak cakap pasal mati tengah makan ikan tiga rasa, siakap, langkawi. Mati bila masa? Ya, memang bila masa makan. Pentingnya ada suasana dan kawan, surrounding, apa yang kita baca, apa kita dengar, semua itu boleh membantu meningkatkan sistem kepercayaan dan keimanan kita. Subhanallah. Last saya bagi contohan. Teacher. Teacher saya cakap, teacher dah tak lama. Umur berapa sekarang? 66, 66. Paling lama mungkin 10 tahun. Mungkin 84. Okey, jadi panjang lagi. Subhanallah. Teacher, kita ni mati anytime, teacher. Mungkin lepas ni boleh mati. Esok boleh mati, lusa boleh mati. Itu pasti. Percaya tak, teacher? Percaya tak semua kita boleh mati bila masa? Percaya. Lepas tu kan, satu hari pergi check up whole body kan. Doktor pun kata, teacher, minta maaf, ada berita yang menyedihkan baru kita dapati hasil daripada MRI check semua ni, teacher ada penyakit sekian-sekian. Jangan takut kan. Ini contoh je. Masa yang ada pada teacher sebulan sahaja. Sebulan. Kanser ke apa, sebulan sahaja. Apa yang berlaku pada teacher? Sebulan je tempoh. Teacher buat apa sebulan ni? Pusing. Minta maaf dengan semua orang. Sedekah semua harta. Hadir update status. Nak jumpa saya dekat masjid ya. Tak ada kat rumah dah, jadi ahli masjid je. Betul lah. Jadi tak nak pergi melancong? Tak jadi ya. Subhanallah, gini macam-macam lah ni. Sebulan lagi kan. Sebab masa tu kepercayaan naik kepada yakin. Selama ni ustazah duk cakap mati bila masa. Ya, betul. Lepas tu keluar daripada dewan, nak makan mana? Itu normal, takkan tak makan. Maksudnya rasa mati tu masa dalam dewan tempat majlis ilmu tu rasa kuat. Tapi lepas kita berusaha dengan dunia, kita merancang untuk tahun depan nak gimana? Siap, tahun depan nak gimana sekian-sekian. Masa tu persiapan untuk menghadapi mati tu makin rendah. Bukan kita tak yakin. Kita percaya tapi tak sampai peringkat yakin. Sahabat Nabi bersiap setiap saat, setiap masa. Masya Allah. Dan keyakinan bertambah sebab doktor bagi bukti. Ini bukti sekian-sekian.
Cukup sebulan saya dah selalu bagi contoh ni. Cukup sebulan, doktor pun panggil. Teacher, saya mohon maaf, sebenarnya teacher lain, bukan teacher ni. Oi, saya tak ada sakit. Tak ada sakit apa-apa. Saya dah sedekah habis duit saya dah hari tu. Saya dah cancel dah flight tu hari tu. Apa doktor ni? Kenduri-kenduri semua saya tak pergi. Gelang saya dah bagi dah pada madrasah tu, wakaf apa semua. Marah kat doktor tu. Dia sedekah hari tu kerana keyakinan mati tu dah dekat. Tapi tiba-tiba tak jadi mati. Mulalah pergi jumpa balik madrasah tu. Gelang tu dah ni ke? Saya ada bagi 3 kan, boleh tak saya ambil balik 1? Cancel balik. Mungkin kita akan kembali. Sebelum tu Qiyamul Lail 3-4 jam, 5 jam. Tinggal 3-4 minit je biasa hujung-hujung waktu. Dah tak kuat. Masa tu 1 hari boleh 5 juzuk. Dah tak jadi mati. Kembali balik pada asal. Nak kata bila iman kita bertambah, sebab masa tu ada bukti doktor juga, kita memang akan berubah. Tak buat maksiat dah. Maafkan ni. Macam teacher bekas suami kan. Contohlah. Maafkan semua dah ni. Saya tak ada simpan apa-apa dengan awak. Anak semua maafkan. Jalan senyum. Hutang semua halal. Maafkan semua. Masa keyakinan. Sebab itu orang yang yakin mati bila masa, dia takkan merajuk dengan suami lama-lama. Kot mati tak sempat nak ni. Ada masalah dengan orang nak settle cepat. Hutang nak settle cepat. Forgive and forget. Ya, forgive and forget. Mungkin forget susah sikit. Tapi boleh forgive pun okey dah, better dah. Nak sebutnya tuan-puan sekalian, orang yang beriman, orang yang tidak menangguhkan taubat, orang yang iman kuat ni tak tangguh taubat, tak tangguh untuk buat amal soleh. Sebab siapa yang nangguh-nangguh, memang saya tak akan gagalkan niat dia. Lepas tu, tidak menangguhkan minta maaf dan beri maaf. Tapi kenapa orang masih simpan dendam? Ustazah, kalau Ustazah duduk tempat saya, Ustazah pun takkan maafkan. Saya kata, apa ujian puan ya? Masa saya umur sekian-sekian, saya dirogol oleh bapa saudara, contoh. Ustazah boleh maafkan tak? Susah kan nak jawab ya? Saya mangsa sumpah maram ayah saya. Sampai hari ni saya tak boleh maafkan ayah. Sebab itu, ada satu kalam ulama, siapa yang mengetahui hakikat sakitnya sakaratul maut, dia akan berhenti untuk menangisi semua ujian Allah. Maksudnya, dia akan memilih untuk maaf sebesar apa pun ujian dia. Dia akan mampu maaf bila tahu hakikat sakitnya sakaratul maut. Sebab yang mampu mengurangkan sakit sakaratul maut hanyalah Allah. Doktor pakai biuslah high dose pun tak akan hilang sakit sakaratul maut. Dan ulama ni kata siapa yang tahu hakikat sakitnya sakaratul maut, dia akan berhenti meratapi dan menangisi kematian orang yang dia sayang. Sebab dia mula buat persiapan untuk hadapi kematian dia. Ada orang bersedih kematian suami, isteri, anak-anak sampai sebulan. Sampai, ialah sebulan dia tu normal lah tu, sampai bertahun. Sebab apa? Tidak mengambil iktibar daripada kematian orang yang tersayang tu. Jadi begitulah tuan-puan sekalian, Masya Allah. Kita habis syarat yang kedua ini, iaitu yakin. Tapi saya tadi tu kena baca juga hadis ni. Saya baca je, tak syarah insya-Allah. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Muslim. Sesiapa sahaja yang kamu jumpa di belakang kebun ini, yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dengan hati yang penuh yakin, mustayqinan biha qalbuhu, dengan yakin, maka gembirakanlah dia dengan ganjaran syurga. Orang yang yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuan-puan sekalian, Nabi kata gembirakanlah dia dengan ganjaran syurga. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat, dalam seminggu, dalam sebulan, kita kena hadir dalam majlis-majlis yang boleh meningkatkan keimanan dan keyakinan kita. Subhanallah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua.